Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahira Emilia binti Adura Syahizan bernombor matrik A169066 ingin membentangkan laporan lawatan ke perpustakaan dan saya telah memilih Perpustakaan Universiti Utara Malaysia iaitu UUM. Mari kita lihat ke slide seterusnya. Bagi isi kandungan mengenai PSB UUM, Carta Organisasi PSB, Koleksi PSB, Perkhidmatan dan Kemudahan PSB, Perbezaan PSB dengan Perpustakaan UKM, Cadangan dan Rumusan. Okey, bagi mengenai PSB UUM adalah nama singkatan bagi Perpustakaan Sultanah Bahiyah Universiti Utara Malaysia. PSB UUM ditubuhkan pada 1 Julai 1984 dengan keluasan 49,169 meter persegi. Pada awal penubuhan, PSB telah ditempatkan di kampus sementara di Jitra Kedah dan pembinaan kampus induk di Sintok siap sepenuhnya pada September 1990. Jadi, PSB UUM sekarang bertempat di kampus induk di Sintok. Perpustakaan ini telah dijenamakan kepada nama Almarhumah Sultanah Kedah, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tuanku Hajah Bahiyah binti Almarhum Tuanku Abdul Rahman, dan dirasmikan pada 21 September 1999 oleh Almarhum Sultan Kedah, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Al-Muqtasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Okey, mari kita lihat visi dan misi PSB UUM. Visi mereka untuk memastikan perpustakaan mencapai kecemerlangan dalam sistem pengurusan, amalan profesionalisme dan perkhidmatan berkualiti untuk pengguna. Manakala misi mereka untuk menyediakan perkhidmatan cemerlang yang berkualiti untuk membantu usaha pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Okey, ini merupakan bukti saya telah melawati laman web PSB. Okey, bagi carta organisasi, kita ada Ketua Pustakawan iaitu Cik Salehuddin bin Mustafa, manakala Timbalan Ketua Pustakawan iaitu Encik Razak bin Siamin. Dan mereka mempunyai 7 bahagian serta beberapa unit yang telah ditetapkan di bawah bahagian-bahagian tersebut. Okey, ini merupakan bukti saya telah melawat laman web carta organisasi. 14 koleksi. Iaitu, mari kita lihat apakah yang ada di bawah koleksi-koleksi tersebut. Okey, di bahagian sebelah tepi ni kita ada deskripsi ikon. Mereka menerangkan apa ikon-ikon yang ada di laman web mereka. Okey, mari kita lihat koleksi PSB UUM. Okey, bagi koleksi umum, dia merupakan koleksi terbesar dengan lebih 100,000 bahan bercetak. Sebagai contoh, buku akademik dan umum. Koleksi kedua, koleksi atas talian, mempunyai lebih 200,000 bahan digital, iaitu bahan repository, e-thesis digital dan e-buku. Manakala koleksi khas merupakan penerbitan bernilai dan nadir perpustakaan. Sebagai contoh, buku nadir, tesis UUM, laporan penyelidikan dan koleksi Tun Dr. Mahathir. Bagi koleksi mikrofilm dan isi kandungannya berbentuk arkib, keratan akhbar, artikel jurnal serta koleksi microfiche ERIC pada tahun 1953 sampai 2001. Manakala koleksi arkib memelihara rekod sejarah mengenai Universiti UUM, dan koleksi siri meliputi penerbitan bercetak sama ada di atas talian dan terbit secara berkala seperti tahunan dan bulanan. Mereka juga mempunyai koleksi kanak-kanak
Sebagai contoh, buku fiksyen, koleksi umum, ensiklopedia dan majalah. Bagi koleksi rujukan, bahan ini tidak boleh dipinjam. Sebagai contoh, kamus ensiklopedia, almanak dan directory. Bagi koleksi undang-undang merupakan koleksi komprehensif mengenai undang-undang dan laporan mahkamah. Manakala koleksi terhad adalah salinan buku-buku teks akademik. Okey, bagi koleksi media merupakan format audio visual sebagai contoh DVD, CD-ROM, kaset. Okey, bagi koleksi bacaan ringan merupakan fiksyen bacaan ringan seperti komik berjilid, novel bergrafik. Dan mereka mempunyai koleksi kertas peperiksaan terdahulu yang hanya boleh diakses oleh warga UUM sahaja menerusi platform e-sumber. Dan akhir sekali, koleksi PSB UUM adalah sudut Profesor UUM yang mengandungi panel paparan profil Profesor dari UUM. Okay, ini merupakan bukti yang saya telah melawat koleksi perpustakaan. Okay, bagi perkhidmatan dan kemudahan PSB mempunyai beberapa kategori. Okay, kita akan tengok kategori pelajar. Pelajar mempunyai beberapa perkhidmatan dan kemudahan. Sebagai contoh, mencari bahan perpustakaan. Mencari bahan perpustakaan boleh lihat di katalog atas talian di Lip Search. Yang kedua, dari segi peminjaman dan penempahan bahan, pelajar boleh menggunakan mesin layan diri untuk peminjaman dan web OPEC untuk penempahan. Bagi yang seterusnya, pemulangan, denda, kelewatan dan pembaharuan tempoh. Pelajar boleh pulang buku menggunakan mesin book drop dan boleh pulang buku juga di pusat sehenti sirkulasi. Bagi membayar denda kelewatan, boleh bayar di pusat sehenti sirkulasi. Untuk pembaharuan tempoh, pelajar boleh menerusi telefon ataupun atas talian. Untuk mengurus akaun anda boleh menerusi akaun perpustakaan. Dan pelajar mempunyai kemudahan untuk menangani tugasan anda dan mempunyai zon pembelajaran seperti ruang setempat sarjana dan bantuan tambahan ialah pinjaman antara perpustakaan dan meja informasi. Dan mereka juga ditetapkan kod pemakaian UUM. Okey, ini merupakan laman web yang bukti laman web saya telah pergi ke perkhidmatan untuk pelajar. Okey, bagi fakulti dan staf, menguruskan bahan perpustakaan iaitu kelayakan peminjaman. Kemudian, penilaian akreditasi penerbitan untuk menyediakan konsultasi, sokongan pengajaran, mempunyai ruang setempat akademik, auditorium, bilik tayangan. Kemudian, repositori peribadi, pustakawan penghubung iaitu mempromosi perkhidmatan perpustakaan dan kolaborasi serta perkongsian maklumat. Manakala Turnitin menyemak kertas pelajar bagi tujuan plagiat atau indeks dan cadangan koleksi terhad iaitu pinjaman tempoh singkat. Akhir sekali, permohonan perolehan buku iaitu memberi cadangan perolehan. Kemudian, ini bukti untuk fakulti dan staf. Okey, bagi penyelidikan iaitu tingkatkan pemahaman semakan penyelidikan. Kemudian, sokongan penyelidikan iaitu dapatkan bahan atau maklumat yang dikehendaki. Kemudian, menguruskan maklumat penyelidikan, data atau sintasi iaitu EndNote, Zotero dan Mendeley. Bagi penerbitan iaitu di mana untuk diterbitkan dan pengukuran impak. Bagi ulasan dan plagiat menggunakan Turnitin dan menguruskan profil anda menggunakan ORCID, Researcher, Scopus Outdoor, Google Scholar, Citation. Ini bukti bagi penyelidikan. Kemudian, kita ada alumni pelawat iaitu kategori pelawat, penerokaan sumber perpustakaan, bagi pengaksesan kepada sumber, rancang lawatan anda, peraturan dan undang-undang, dan mempunyai sudut kanak-kanak serta pameran dan program CSR iaitu tanggungjawab sosial korporat.
Bagi kategori yang akhir iaitu kurang upaya mempunyai bantuan penggunaan koleksi iaitu lokasi koleksi umum dan susunan dirak. Mereka juga mempunyai pengaksesan W3C iaitu menggunakan alat navigasi merupakan ikon untuk membantu masalah penglihatan dan kemudahan serta pengaksesan. Ini merupakan laman web bagi alumni pelawat dan kurang upaya. Bagi perkhidmatan dan kemudahan PSB, kita ada alatan berautomasi iaitu mesin layan diri, terminal komputer dan mesin boot drop. Manakala ruang untuk membaca dan minggu study, kita ada ruang study umum, pembelajaran setempat, carer peribadi dan ruang bacaan selesa. Bagi bilik study, kita ada bilik bacaan pintar, bilik pembincangan, bilik carer, ruang setempat sarjana dan 24 jam bilik study. Mereka juga mempunyai auditorium, fotokopi dan cetakan, rangkaian internet dan wifi serta loker. Ini bukti untuk kemudahan dan alatan perpustakaan. Okey, perbezaan perpustakaan UKM dengan UUM adalah perpustakaan UKM mempunyai perkhidmatan pandu lalu ataupun PTSL drive-thru di PTSL dan mempunyai perkhidmatan door-to-door delivery, perkhidmatan pay-per-view, WhatsApp at PTSL dan kursus perpustakaan seperti literasi maklumat. Mereka juga menyediakan boleh add to cart untuk menyimpan rekod pencarian dan perpustakaan UKM mempunyai bilik teater. Manakala bagi perpustakaan UUM mempunyai auditorium, koleksi kanak-kanak dan sistem W3C untuk kurang upaya di laman web perpustakaan iaitu menggunakan ikon. Mereka juga mempunyai semakan plagiat seperti Turnitin dan menyediakan konsultasi peribadi untuk fakulti dan staf. Mereka juga mempunyai servis fotokopi dan cetakan. Okey, bagi slide seterusnya tentang cadangan kepada perpustakaan UKM. Cadangan saya kepada perpustakaan UKM adalah menyediakan kemudahan tambahan kepada orang kurang upaya seperti W3C yang membantu mereka yang mempunyai masalah penglihatan ketika membuka laman web perpustakaan. Pihak perpustakaan UKM juga boleh menambah koleksi tambahan seperti koleksi kanak-kanak dan menambah semakan plagiat di laman web perpustakaan. Selain itu, saya menyarankan pihak perpustakaan UKM untuk meletakkan soalan peperiksaan yang terdahulu sebagai satu koleksi yang baharu supaya mudah untuk pelajar mengaksesnya apabila memerlukan. Selain itu, menambah berbagai info untuk menarik perhatian pelajar untuk melayari laman web perpustakaan sebagai contoh, berita dan aktiviti, arkib berita, aktiviti perpustakaan dan PSB dalam media. Mengemas kini laman web perpustakaan dengan memudahkan pencarian maklumat akademik serta friendly template juga cadangan dan saranan kepada saya untuk orang luar melayari laman web tersebut. Kesimpulannya, pelbagai perkara yang telah saya perolehi melalui lawatan secara maya ke perpustakaan UUM yang telah saya pilih. Saya telah mendapat pelbagai informasi baharu mengenai perpustakaan tersebut dan pada pendapat saya, tidak banyak perbezaan antara perpustakaan Tun Sri Lanang UKM dan PSB UUM. Seperti yang kita ketahui, setiap perpustakaan mempunyai perkhidmatan yang efektif, kemudahan yang banyak dan koleksi yang pelbagai untuk dilawati oleh para pelajar. Jadi gunakanlah kemudahan yang disediakan dengan sebaiknya. Pelbagai kemudahan telah diberi untuk memudahkan kita dalam melaksanakan tugasan. Oleh itu, penyediaan laporan mengenai lawatan ke perpustakaan ini amat membuka mata dan menambah informasi saya terhadap perpustakaan di tempat belajar sendiri iaitu UKM dan universiti lain iaitu UUM. Akhir kata, hargai dan manfaatlah kemudahan yang telah disediakan di negara kita.